Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Qurratun Ain binti Muhammad Zubir dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang teori biologis dalam subjek BMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa. Okey, jadi apa itu bahasa? Bahasa ni dia merupakan alat komunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Jadi, melalui bahasa inilah, manusia dapat melahirkan idea, perasaan dan juga dapat berhubung sesama mereka. Bahasa dapat dikuasai secara semula jadi ataupun secara formal maupun tidak formal. Jadi, keupayaan berbahasa yang baik dapat membolehkan seseorang itu untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Proses pemulihan bahasa itu sendiri adalah satu perkara yang sangat menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang linguistik itu sendiri. Bagaimana manusia itu dapat memperoleh bahasa adalah satu perkara yang amat mengagumkan dan boleh dikatakan sukar untuk dibuktikan. Jadi, pelbagai teori daripada pelbagai bidang yang berbeza telah mengemukakan bagaimana proses ini dapat berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Secara umumnya, terdapat dua teori utama yang membincangkan bagaimana seseorang itu memperoleh bahasa. Yang pertama, bahasa diperoleh secara semula jadi ataupun alamiah. Dan yang kedua, bahasa diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Terdapat tiga teori pemulihan bahasa. Yang pertama ialah teori behaviorisme ataupun lebih dikenali sebagai teori mekanis. Yang kedua, teori biologis, iaitu juga dikenali sebagai teori kognitif, dan yang ketiga adalah teori interaksionalis. Terdapat beberapa ahli psikologi terkenal yang mengkaji teori ini. Antaranya adalah Noam Chomsky, Piaget, Lakoff dan Lindenberg. Mereka ini menekankan fungsi mental, iaitu pemulihan bahasa ini bukan pada asuhan tetapi pada alamiah. Dan kanak-kanak ini sejak dilahirkan telah dibekalkan dengan sebuah alat yang dinamakan sebagai peranti pemulihan bahasa. Teori biologis. Jadi, pemulihan bahasa ni dia berlaku berasaskan pada fungsi otak manusia dan juga kebolehan semula jadi alat artikulatur manusia. Jadi, manusia ni dia memiliki otak dan saraf yang tinggi yang membolehkannya untuk mempelajari pelbagai perkara. Menurut Chomsky, manusia sejak lahir lagi telah memiliki kemampuan untuk memperoleh bahasa dan sistem komunikasi, iaitu bahasa melalui jentera penguasaan bahasa. Kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu juga memiliki keupayaan semula jadi untuk merumus dan membentuk sistem tata bahasa. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, praolahan. Yang kedua, olahan konkret. Dan yang ketiga adalah olahan formal. Yang pertama ialah tahap praolahan. Tahap ini berlaku ketika kanak-kanak tersebut berumur antara 2 tahun sehingga 7 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak akan mula menyebut perkataan secara pelat dan tidak sempurna, namun masih boleh difahami maksudnya. Tahap yang kedua pula ialah tahap olahan konkret. Pada ketika ini, kanak-kanak sudah pun berumur antara 7 hingga 12 tahun. Dan kanak-kanak telah mula mempelajari bahasa secara formal serta telah menguasai beberapa jumlah kosakata dan mampu untuk memahami maknanya. Dan tahap yang terakhir sekali ialah tahap olahan formal. Jadi pada ketika ini, kanak-kanak sudah pun mencapai umur 12 tahun dan ke atas. Dan pada tahap ini, kanak-kanak telah pun mampu untuk membina ayat secara lisan ataupun bertulis serta dapat memahami pertuturan serta pembacaan yang gramatis. Okey, apakah kekuatan untuk teori biologis ini? Yang pertama ialah teori ini menekankan kepada perkembangan pemikiran kanak-kanak dan diajar secara berperingkat. Yang kedua, menekankan kepada pembelajaran secara kendiri. Yang ketiga, kaedah pengajaran adalah berpusatkan murid. Dan yang keempat adalah teori ini amat sesuai untuk mengajar kemahiran berbahasa, iaitu tulisan dan bacaan. Okey, akhir sekali adalah kelemahan bagi teori biologis ni. Yang pertama, ianya hanyalah mementingkan kepada kemahiran tulisan dan bacaan. Jadi, hal ini secara tak langsung
akan menjadikan murid agak lemah dalam kemahiran desain. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.